وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا آمين اللهم يسر ولا تعسر رب آمين. تمم بالخير اللهم آمين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan, bukan saya ucapkan, saya mohon maaf sebab saya masuk lewat pada hari ini. Dan ala kulli hal, Alhamdulillah kita dapat bersama pada minggu ini setelah 2 kali kita terpaksa menangguhkan kelas kita. Alhamdulillah minggu ini Allah beri kesempatan untuk kita sambung perbincangan kita dalam ayat suruhan dan juga larangan, dan insya-Allah kita masih berada pada ayat yang ke-40. Baik. Untuk nota kita saya tak dapat kongsikan sebab tak ada di sini. Yang saya bukakan ayatnya sahaja. Ayat yang ke-40. Ada yang baru Ustaz mention nama surah Ustaz. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-40. Surah yang kedua, ayat yang ke-40. Baik. Pada muka surat yang ke-7. Muka surat yang ke-7, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-40. Kita nak baca dulu sama, boleh ayat ini? Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Baik, terjemahan. Wahai Bani Israel. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Bani Yaqub, Nabi Yaqub alaihissalam, dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, yakni di antara janji Bani Israel kepada Allah ialah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam Taurah. Nescaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku sahaja. Baik. Ayat ke-40 ini daripada surah Al-Baqarah. Kita telah melihat pada bahagian awal ayat ini sedikit perbincangannya, dan kita berhenti pada wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kenanglah ataupun sempurnakanlah perjanjianku, maka aku akan sempurnakan perjanjian aku terhadap kamu. Baik. Kita telah sebutkan mengenai siapakah dia Bani Israel. Kita telah sebut mengenai nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan melihat pada bahagian wa aufu bi ahdi. Wa aufu bi ahdi. Iaitulah sempurnakanlah perjanjian kamu denganku. Sempurnakanlah perjanjian kamu denganku. Baik. Bila kita cerita tentang menunaikan janji. Menunaikan janji ini adalah salah satu sifat daripada sifat para nabi. Salah satu sifat daripada sifat para nabi. Baik. Pertamanya, bila kita sebut tentang menunaikan janji, kan, nanti kita akan sebutkan juga, cuma saya nak sebutkan di awal ini secara umumnya, kita jangan hadkan dia kepada janji lah, kan, janji yang macam
janji antara kita dengan orang, janji yang terhad kepada sesuatu. Janji yang disebutkan dalam ayat ini ataupun dalam Al-Quran dia adalah satu perkara yang luas. Sebentar lagi insya-Allah kita akan lihat kepada janji itu. Baik. Pertamanya poin yang kita lihat ialah menunaikan janji itu adalah sifat para nabi. Menunaikan janji adalah sifat para nabi. Baik, kita lihat surah yang ke-53 ayat ke-37. Surah ke-53 iaitu surah An-Najm ayat yang ke-37. Pada muka surat 527. Muka surat 527. Berapa Ustaz? Ayat 37. Ayat 37. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Ibrahim alladhi waffa. Wa Ibrahim alladhi waffa. Terjemahan, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ya, ada baik. soalan itu Ustaz. Ada soalan ya. Di ujung janji ada soalan. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Baik, dia berbual betul soalan sebab apa? Dia berkait dengan ayat sebelum tu. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Dan belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung dalam kitab-kitab Nabi Musa itu? Dan juga adakah belum dia diberitahu tentang Nabi Ibrahim yang sentiasa memenuhi dengan sempurna segala janji. Bentuk sebab berkaitan dengan ayat sebelum. Tapi yang Allah nak beritahu ialah dengan wa Ibrahim alladhi waffa, dan juga Nabi Ibrahim yang seorang yang memenuhi dengan sempurnanya apa sahaja janji yang dia lakukan itu. Dan hatta Nabi Ibrahim ini alaihi salam dia menunaikan janji pada setiap apa yang dia katakan. Hatta Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada ayah dia. Apa yang dia janji kepada ayah dia? Nabi Ibrahim janji kepada ayah dia apa? Apa yang Nabi Ibrahim janjikan kepada ayah dia? Dia nak berdoa kepada Tuhannya untuk ayah dia. Betul. Dia berjanji untuk mendoakan apa? Mendoakan supaya Nabi Ibrahim masuk Islam. Mendoakan keampunan untuk ayah dia. Ya. Doakan keampunan untuk ayah dia. Kan? Ya. Kita lihat pada surah yang ke-9 ayat ke-114. Surah yang ke-9 ayat yang ke-114. Baik, pada muka surat 205 Ustaz. 205. Baik. Sebelum tu boleh tak kita lihat dulu surah Yusuf surah 12 ayat 98. Surah 12 ayat 98 sebelum kita pergi kepada ayat ini. Surah yang ke-12 ayat yang ke-98. Baik, pada muka surat 247. Muka surat 247. Maaf, ini ayat lain. Allahumma salli Muhammad. Ayat yang pada surah apa tu? Yang ayat yang menyatakan bahawa Nabi Ibrahim akan memohon istighfar untuk ayah dia. Saya suka dengan ayat ini. Baik, tak apa. Kita lihat pada surah yang ke-9 tadi ayat 114. Minta maaf.
Betul, surah yang ke-9 ayat 114. Pada muka surat 205. Baik, muka surat 205 surah Taubah surah yang ke-9. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. Terjemahan. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Baik. Maka apa yang janji yang Nabi Ibrahim itu lakukan antaranya ialah dia berjanji kepada ayah dia bahawa dia akan meminta ampun kepada Allah untuk ayah dia. Dia akan beristighfar kan kepada Allah untuk ayah dia. Dan Nabi Ibrahim menunaikan janji dia tersebut. Maka sebab itu Allah sebut dalam surah An-Najm itu wa Ibrahim allazi waffa. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang yang dia menunaikan janji dia kepada siapa. Baik. Begitu juga mengenai Nabi Ismail yang Allah sebutkan, kita lihat dalam surah yang ke-19 ayat ke-54. Surah yang ke-19 ayat 54 dia berada pada muka surat 309. Muka surat 309. Surah Maryam surah yang ke-19 ayat ke-54. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Terjemahan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Baik. Maka antara perkara yang Allah highlightkan mengenai Nabi Ismail adalah dia adalah sadiqal wa'di. Yang dia adalah seorang yang benar-benar menunaikan janji. Baik, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita terkenal dengan apa gelaran dia sebelum baginda diutuskan sebagai rasul. Baginda sallallahu alaihi wasallam antara gelaran yang glamour lah, yang famous kan. Apakah dia? Al-Amin. Al-Amin. Kan? Al-Amin, seorang yang jujur. Kenapa baginda digelarkan sebagai seorang yang jujur? Kerana apa sahaja kan yang dititipkan, diletakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan memulangkan kembali barang kepunyaan orang yang dijaganya itu secara sempurna. Maka Nabi janji akan jaga, maka benar-benar Nabi menunaikan janji dia tersebut dengan dia menjaga barang
kepunyaan orang yang simpan di tempat dia. Hingga kan Nabi SAW seorang yang menunaikan janji sebelum baginda diutus menjadi rasul, dan apatah lagi setelah baginda diutus menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, antara perjanjian yang dibuat dengan orang Yahudi adalah bahawa Nabi SAW tidak akan mengganggu orang Yahudi yang ada perjanjian dengan mereka. Ada perjanjian apa? Ada perjanjian damai. So, Nabi tak akan ganggu mereka. Dan antara perjanjian dengan orang Mekah, apakah antara perjanjian Nabi dengan orang Mekah? Antara perjanjiannya selepas Hudaibiyah ialah siapa yang datang daripada Mekah, datang ke Madinah untuk memeluk Islam, maka Nabi kena pulangkan balik orang tu ke Mekah. Kalau ada orang datang daripada Mekah ke Madinah untuk masuk Islam, maka perjanjiannya ialah Nabi kena pulangkan balik orang tu ke Mekah. Tak boleh terima dia. Tak boleh terima dia. Tapi kalau kata ada orang Islam kan pergi ke Mekah, nak keluar daripada Islam kan, dia tak nak duduk dekat Madinah, dia nak keluar Islam, dia pergi ke Mekah, maka orang di Mekah tidak perlu memulangkan mereka ke Madinah. Perjanjiannya begitu. Bunyinya macam berat sebelah lah kan. Bunyinya berat sebelah, tapi itu dah perjanjian Nabi dengan musyrikin Mekah. Dan memang selepas daripada itu, perjanjian Hudaibiyah, ada 3 orang musyrikin daripada Mekah datang ke Madinah mengiklankan keislaman dia. Bahasa Arabnya mengiklankan Islam dia. Maksudnya dia nak menyatakan keislaman dia. Islam di hadapan Nabi SAW. Tapi apa Nabi buat? Nabi hantar dia balik ke mana? Ke Mekah. Kenapa? Kerana perjanjian tu dah ada. Dah ada perjanjian. Maka Nabi menepati janji itu, Nabi pulangkan mereka balik ke Mekah. Begitulah sifat menunaikan janji ini, dia adalah sifat para Nabi secara keseluruhannya. Salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Semua para Nabi. Baik. Dan kita nak melihat itu para Nabi. Dan cerita tentang para Nabi, terutama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan janji, memanglah satu cerita yang sangat hebat kan. Antaranya ialah saya teringat suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di pasar sebelum diangkat menjadi nabi. Sedang berdiri di pasar dan ada seseorang yang menitipkan satu barang kepada Nabi. Dan dia kata dia nak pergi, dia baru sampai daripada luar kota Mekah, sampai ke Mekah, dia terus masuk pasar. Dia beli barang Nabi, kemudian diminta Nabi pegang kejap barang dia. Kenapa? Dia kata dia nak pergi Kaabah kejap. Sebab dia orang adik dia, bila dia sampai ke Mekah, dia orang mesti akan pergi mengunjungi Kaabah, membuat tawaf, solat dengan sebagainya. Cara dia orang lah. Maka peniaga tu dia dah beli barang dagangan Nabi, kan, kemudian dia minta Nabi jaga kejap sebab dia nak pergi ke Masjidil Haram lah, kita kata, ke Kaabah tu. Kan nak tawaf dan beribadah. Maka Nabi pun peganglah barang dia, menjaga barang dia, menunggu sementara dia ke sana. Kemudian orang tersebut dia pergi melakukan tawaf, solat dan sebagainya. Dia berjumpalah dengan kawan-kawan dia, geng orang Mekah. Dia pun duduk bersembang dengan kawan dia. Akhirnya bila hari dah malam, dah nak malam, baru dia teringat, alamak, aku ada cakap dekat seorang tu dekat pasar, minta pegangkan barang aku kejap. Aku nak pergi masjid, nak buat tawaf. Kan? Akhirnya orang tu tergesa-gesa kembali ke pasar dan dia melihat Nabi SAW masih lagi berada di tempat yang sama, spot yang sama, tak bergerak, menunggu tuan empunya barang itu untuk datang mengambil balik barang kepunyaan dia. Itulah Nabi SAW, antaranya seorang yang jujur dan seorang yang menunaikan janji dia. Ustaz, ya saya. Soalan sampingan. Silakan. Nabi masa dia dah jadi Nabi, dah dia diangkat menjadi Nabi, dia berniaga Ustaz di Mekah? Tak. Ini sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Oh, ni sebelum? Sebelum dia memang berniaga? Sebelum memang berniaga. Okay. Sebelum yang kisah yang famous yang dia membawa barang dagangan Khadijah itu kan, bahkan Nabi SAW sendiri pun adalah seorang peniaga
baginda SAW adalah seorang peniaga yang bijak dalam berniaga, kan. Oh. Antaranya kisah yang kita semua pun tahu cara Nabi SAW berniaga, dan orang daripada rombongan perniagaan daripada Mekah, dia selalunya dia pergi ambil barang dekat Syam, kan, bawa balik ke Mekah, kan. Tapi apa yang Nabi SAW lakukan, Nabi ada modal duit, Nabi beli barang di Mekah, Nabi pergi bawa jual dekat Syam. Sampai di Syam Nabi jual, Nabi beli barang di Mekah. Maka keuntungannya berapa kali ganda? Ada 2 kali lah, kan. Sedangkan orang lain waktu tu yang dia buat adalah dia ada duit modal di Mekah tu, dia terus je pergi dekat Syam, dia beli barang, bawa balik jual kat Mekah, untunglah sekali transaction. Tapi apa yang Nabi SAW buat, Nabi dengan modal yang ada itu, Nabi beli barang Mekah dan barang produk Mekah, Nabi pergi jual dekat Syam, dapat satu transaction untung. Dari sana pula Nabi beli barang di Syam, bawa balik jual di Mekah 2 kali. Keuntungan dalam satu trip juga, sama je trip dia. Kan? Itu antara kebijaksanaan Nabi SAW dalam berniaga. Sebab tu Nabi umurnya muda, 25, dan duitnya dah banyak. Boleh kata duitnya dah berjuta. Nabi dah jadi jutawan dah. Antara buktinya apa? Pinangan, kan, yang dihantar, kan, kepada Khadijah ketika nak bertunang itu, kan, Nabi hantarkan apa? Saya tak ingat bilangannya, tapi Nabi hantarkan unta sebagai dia punya hadiah perkahwinan. Dia hantarkan unta, saya tak ingat exactly berapa ekor, ya? 100 tak? 100? Kalau tak salah saya bilangannya begitu. Figure tu ada, tapi saya nak sebut saya tak berani sebab saya tak ingat exactly, kan. Tapi sekitar itulah bilangannya, berpuluh-puluh ekor unta yang Nabi keluarkan daripada duit dia sendiri. Kalau seekor unta katakan dia adalah berapa? 8,000. Kalau 10 ekor unta dah 80,000. Kalau kata Nabi hantar 30 ekor unta, dia dah 240,000 yang Nabi bagi kepada Khadijah. Pada usia Nabi baru waktu itu lebih kurang 25 tahun saja, muda. Maka Nabi bukanlah katanya orang yang miskin, yang tak ada duit, bukan. Nabi orang yang kaya, orang yang ada duit, orang yang pandai berniaga, orang yang pandai cari duit. Cuma selepas Nabi SAW menjadi Nabi dan juga Rasul, Nabi tidak berniaga lagi kerana sibuk dengan urusan yang jauh lebih besar. Baik. Maka cerita berniaga ni banyak sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Okey. Maka itu para nabi. Maka itu para nabi, dan sudah tentunya kita yang menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyontohi baginda dari sudut ini, kan. Kenapa? Simple saja, kerana baginda adalah nabi kita dan kita menjadikan nabi itu sebagai uswah kita, contoh ikutan sebiji apa yang Nabi lakukan dalam kehidupan dia. Baik, maka bila kita kembalikan ayat yang ke-40 ini pada diri kita, wa aufu bi ahdi, maka sempurnakanlah janji kamu kepada aku. Baik, maka apakah kita nak sebut balik janji kita kepada Allah Azza wa Jalla yang ada disebutkan dalam Quran, janji antara manusia dengan Allah, perjanjian yang Allah dah ambil dengan orang yang diberikan kitab dan sebagainya. Baik, pertamanya ialah janji yang paling besar sekali. Saya bila teringat je ayat ni, memang terus teringatlah Ajar Nuriah, kan. Apakah ayatnya? Kan, alastu bi rabbikum. surah yang ke-7 ayat 172. Kita lihat surah yang ke-7 ayat 172. Kita dah ambil ayat ini. Kita nak ambil sekali lagi sebagai peringatan bersama untuk kita, insya-Allah. Surah ke-7 ayat 172. 173. Baik, pada muka surat 173. Muka surat 173. Baik. Allah berfirman,
20 ekor untuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا قالوا بلى شهدنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Terjemahan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, yakni tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami tahu, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Baik. Maka ini perjanjian awal kita kepada Allah Azza wa Jalla, alastu bi rabbikum, iaitulah mengakui bahawa Allah Azza wa Jalla dia itulah Tuhan kepada diri kita. Pengakuan kita bahawa kita berjanji kepada Allah dengan pengakuan bahawa Allah dialah Tuhan kita yang mencipta dan menguruskan kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, janji kita kepada Allah ialah kita berjanji untuk mengabdikan diri kepada Allah dan tidak taat ataupun tidak mengikut syaitan. Kita lihat surah yang ke-30. Ustaz, sekejap Ustaz. Ya, saya. Ni janji anak Adam ni terhadap Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman ni. Ini masa mana Ustaz? Masa dalam kandungan ataupun masa umur berapa Ustaz ni? Baik. Alam rahim. Ini ketika mana manusia berada di alam rahim. Ketika mana manusia berada di alam rahim. Bila Allah tiupkan rohnya. Ketika mana Allah nak berikan kepada dia roh, lalu Allah bertanya kepada dia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini ada Tuhan kau? Maka dia pun mengatakan, bala, bahkan engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Maka ini adalah perkara yang terjadi di alam roh dan sudah tentu kita tidak mengingati perkara ini, kan? Tapi pasti Allah akan menunjukkan, menayangkan kembali kepada kita momen itu, kan? Setiap kita tak ada pun yang ingat, insya-Allah nanti Allah akan menayangkan balik momen itu kepada kita. Ustaz, ini untuk semua bayi ke Ustaz? Untuk semua bayi, Sebab itu kalau yang bukan Islam tu macam mana? Sebab itu setiap bayi yang lahir, mereka lahir atas apa? Fitrah. Atas fitrah. Apakah dia fitrah tu apa? Islam lah. Islam. Macam mana tahu fitrah itu Islam? Sebab Nabi Adam keturunan kita, dia Islam dari awal. Betul tak? Betul. Baik. Nabi SAW sebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ataupun bayi yang dilahirkan itu dia dilahirkan atas fitrah. Baik, fitrah itu apa? Fitrah itulah yang disebutkan dengan Islam. Dengan Islam. Macam mana nak tahu fitrah itu Islam kan? Orang Nasrani dia kata fitrah itulah dia Kristian. agama dia. Kristian kan. Orang Yahudi kata fitrah itu adalah agama dia lah. Kan, agama Yahudi. Kan. Dia macam mana kita nak tahu fitrah itu agama benda yang fitrah itu. Logiknya dia dah tak betul dah. Sebab dia pun keturunan Adam kan. First manusia in the world. Baik.
Kita lihat pada surah yang ke-30 ayat ke-30. Surah yang ke-30 ayat ke-30 pada muka surat 407. Muka surat 407. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Terjemahan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Maksudnya fitrah Allah, maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, iaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, maka dalam ayat ini Allah katakan yang fitrah itu apa? Itulah dia agama yang Allah telah jadikan dia di atasnya, itulah agama Islam. Ya. Sebab itu dalam hadis itu Allah kata, Nabi SAW sebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang bayi yang dilahirkan itu dia lahir dalam keadaan yang fitrah, maka ibu bapa dia yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka tiga ini kita tahu ini bukan fitrah. Dia dah terkeluar daripada fitrah. Maka lain daripada itu agama yang besar adalah apa? Adalah Islam. Maka kita tahu yang Islam itu dia adalah yang fitrah. Yang tiga ini dia bukan fitrah yang Allah telah melahirkan manusia di atas perkara itu. Maka sebab itu bila Allah kata alastu bi rabbikum, maknanya nak beritahu semua bayi yang lahir itu dia adalah Islam. Maka tapi bila dia lahir, mak ayah dia lah yang menjadikan dia agama. Sebab itu kita sangat bersyukur. Kenapa? Kerana kita ini dahlah di alam rahim itu Allah telah jadikan kita fitrah. Allah lahirkan kita juga dalam keadaan fitrah, iaitu Islam. Tapi yang besar daripada itu ialah Allah lahirkan kita dengan ibu ayah yang beragama Islam. Tak kisahlah ibu ayah itu Islamnya bagaimana, kan, bagus ke tak bagus ke, tapi paling tidak alhamdulillah kita sampai hari ini masih lagi sebagai seorang Islam. Penting tak? Penting. Kenapa? Kerana Islam inilah tiket untuk masuk syurga. Islam dia adalah tiket untuk masuk syurga, kan. Bukanlah maksud dia ceritanya tingkat yang keberapa, tak kisah, tapi masuk dalam syurga dah. Itu dah ada satu nikmat yang sangat besar berbanding dengan kalau masuk ke dalam neraka. Asalkan namanya dah Islam, apa saja yang dilakukan telah mempunyai nilai di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia adalah orang Islam. Orang yang bersedekah dan orang Islam dengan orang bukan Islam beza. Orang Islam sedekahnya walaupun sedikit itu ada nilai di sisi Allah berbanding dengan orang bukan Islam yang bersedekah banyak. Maka Islam itulah dia punya kunci utama dia untuk setiap perkara yang dilakukan itu mempunyai nilai. Baik. Maka perjanjian yang pertama antara anak Adam dengan Allah SWT adalah dengan mengakui bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan dia. Baik. Kemudian yang kedua, perjanjian antara anak Adam dengan Allah SWT ialah kita telah berjanji untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan berjanji untuk tidak sekali-kali mengikut ataupun mentaati syaitan. Baik. Kita lihat surah yang ke-36 ayat 60 dan juga ayat yang ke-61. Surah 36 ayat 60 dan juga ayat yang ke-61. Ayat 60.
pada muka surat 444. Yasin tu Yasin, betul. Yasin. Ustaz dah cakap lah. Saya dah cakap. Ustaz dah bagi tahu dah masa 18 hari bulan 1 hari tu. Ya, betul. Betul. Ustaz, sekali lagi Ustaz, minta maaf Ustaz. Ha? Minta maaf, 36 muka surat apa Ustaz? Muka surat 444. 444 surah ke-36 surah Yasin ayat yang ke-60 61. 60 dan 61. Terima kasih Ustaz. Baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Terjemahan. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. 61, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Baik. Maka ini antara janji anak Adam, iaitulah berjanji untuk ani'buduni, mengabdikan diri kepada Allah SWT, dan la ta'budu syaitan, janji untuk tidak mengabdikan diri kepada syaitan. Tidak menyembah syaitan, maksudnya apa? Tidak taat dan tidak mengikut bulat-bulat apa yang disuruh oleh syaitan daripada kalangan jin dan juga manusia. Baik. Itu yang kedua. Janji manusia kepada Allah SWT. Baik, yang ketiga, janji untuk menolong Rasul. Janji untuk menolong Rasul. Baik, kita lihat surah yang ketiga ayat 81. Surat 60 Ustaz. Muka surat 60. Muka surat ke-60, surah yang ketiga, ayat yang ke-81. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Terjemahan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu,
Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dengan dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Baik. Footnote tadi yang Ajay bacakan itu poin penting tu. Boleh bacakan lagi sekali Ajay yang Baik. footnote itu. Para nabi berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya. Baik. Apa maksudnya? Perjanjian nabi-nabi ini pula mengikat umatnya. Maknanya umat kena ikut lah Ustaz. Maksudnya perjanjian ini juga adalah perjanjian yang Allah ambil daripada umat-umat Nabi Umat-umatnya. tersebut. Setiap Oh. Nabi. Termasuklah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perjanjian dia? Tu yang pada bahagian la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Maksudnya apa? Kamu akan beriman bersungguh-sungguh kepadanya dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Bersungguh-sungguh beriman dan bersungguh-sungguh menolong. Apa maksud bersungguh-sungguh beriman tu? Maksudnya benar-benar mengusahakan untuk ketahui tentang Nabi ini, apa yang dia buat, apa yang dia suruh, apa yang dia larang, lalu percaya dengan setiap apa yang Nabi ini katakan, yang Nabi ini bawa. Kemudian buat apa? Adakah dengan beriman saja? Tak. Wala tansurunnah. Dia berjanji untuk bersungguh-sungguh menolong Rasul itu. Dan bagaimanakah cara kita menolong Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berdakwah lah. Berdakwah, menyebarkan ajarannya. Ya, tepat. Yang pertamanya dengan kita menolong mempertahankan susuk tubuh Nabi SAW. Fizikalnya dah tak ada, tetapi orang yang menghina baginda tetap ada. Itu yang pertama. Yang kedua, menolong baginda dengan bagaimana dengan berdakwah menyebarkan apa yang dibawa oleh Nabi tersebut. Dan ini termasuk di mana? Termasuk pada janji yang kita lihat pada surah yang sama, surah yang ketiga, ayat 187. Dia masuk pada janji yang keempat. Surah yang sama, surah yang ketiga, ayat 187. Muka surat 75. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 187 pada muka surat 75. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Terjemahan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dan orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW.
Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Baik, poin yang kita lihat adalah pada perenggan awal ayat tu. Iaitulah apa? La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Bentuknya lebih kurang sama macam ayat 81 tadi. Kan? La tubayyinunna dengan la tu'minunna wa la tansurunna sama. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh. Hendaklah kamu menerangkan dengan sungguh-sungguh isi kitab ini kepada umat manusia. Wala taktumunah, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Maksudnya kenapa? Kena beriman kepada Rasul itu, kena membantu Rasul itu, dan kena apa? Menerangkan isi kitab. Kenapa? Kerana kita adalah orang yang utul kitab, orang yang Allah telah berikan kepada kita, kepada kitab. Maka orang yang Allah telah berikan kepada dia kitab, dia kena buat apa? Pertama, dia kena belajar tentang kitab itu. Dia kena faham, dia kena amalkan. Dia tak terhenti sampai situ. Janji dia selepas itu ialah dia kena buat apa? La tubayyinunnahu linnas. Dia kena menerangkan isi kitab ini kepada umat manusia. Dan ini adalah tanggungjawab kepada setiap Muslim. Kenapa? Kerana setiap Muslim itu Allah berikan kepada dia kitab Al-Quran. Maka tanggungjawab ini ada pada setiap kita. Tanggungjawab ini ada pada setiap kita. Untuk menyampaikan ataupun menerangkan isi kitab ini. Maka ini antara janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dalam pada nak mengambil bahagian untuk menerangkan isi kitab ini, setiap pada kita dan dia melakukan dengan tahap kemampuan masing-masing. Dia ada ilmu takat itu, maka dia bercakap takat itu. Dia jangan paksa cakap lebih daripada tahap kemampuan ilmu yang dia ada. Kenapa? Kerana dia akan menjadikan fitnah kepada agama. Orang yang dia tak reti sangat nak menerangkan isi kitab Al-Quran ini kepada orang, tak reti nak mengajar, apa yang dia boleh lakukan? Kan? Apa yang boleh dibuat? Macam-macam lah. Apa antaranya? Dia Ustaz. Apa dia? Dia lupa. Ustaz, ya. Ustaz, Dia sibuk nak menulis. ayat ini ke Ustaz? Ayat ni Mhm. dia tujukan kepada orang ahli-ahli kitab Yahudi dan Betul. Nasrani kan Ustaz? Betul. Sebab dia orang ingkar dan dia letakkan ayat-ayat Allah ni di punggung belakang mereka, maknanya dia tak dengar lah. Betul. Tapi sekarang ni Ustaz kata kita ambil iktibar daripada ayat ni supaya kita menyebarkan ayat-ayat itu kepada dan inilah kita mengikutilah ayat-ayat. Opposite pada this lah kan? Ya. Yeah. Betul. Kan? Tapi kan Ustaz, pada pandangan saya yang diberi kitab tu, kita pun diberi kitab. Betul. Kita tak boleh buat macam dia lah. Kita pun diberi kitab, maknanya penurunan Betul. kitab kita ni Sebab memang itu dalam ditujukan untuk ayat tu, manusia kan. Sebab itu dalam ayat itu Allah gunakan allazina utul kitab. Utu al-kitab. Utu tu maksud dia orang-orang yang diberikan kitab. Dia tak sebut ahli kitab kan. Kalau Dia yang tak sebut ahli kitab. kalau dia rujuk pada Yahudi tu dia sebut ahli kitab kan. Ahli kitab. Tapi konteks ayat ini memang dia sedang menceritakan tentang Yahudi. Tentang Yahudi juga. Konteksnya itu. Tetapi kalau kita lihat pada ayatnya, Allah gunakan kitab, orang yang telah diberikan kitab. Maka kita juga termasuk daripada kalangan orang yang Allah telah berikan kepada kita kitab. Kan? Kita alif lam mim zalikal kitab. Itulah dia Alkitab. Apa maksud Alkitab tu? Al-Quran. Maka kita pun ada kitab. Maka kita juga termasuk daripada kalangan orang yang utul kitab, orang yang telah diberikan kitab. Maka kita mempunyai tanggungjawab yang sama dengan orang Yahudi dan juga Nasrani, iaitulah untuk apa? La tubayyinunnahu linnas, untuk menerangkan isi kitab ini kepada umat manusia dan tidak menyembunyikannya. Maka kita perlu melakukan tanggungjawab kita, dan ini janji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kena ambil bahagian dalam menyebarkan kitab mengikut kepada kemampuan kita masing-masing. Tapi yang akhirnya apa? Kita mesti kena menyebarkan Alkitab ini. Isi kitab ini memang kena disebarkan. Tak boleh hanya simpan untuk cukuplah Ustaz saya untuk saya seorang. Tak.
kita kena sebarkan. Pertama, walaupun dengan ahli keluarga kita, itu dah kira sebar kepada manusia lain. Ahli keluarga kita, itu yang paling utama. Walaupun mungkin dia bukan mengajar, kan? Dia cuma hantar poster-poster potongan ayat. Contohnya pengajaran tadabbur, kan? Malam ni dia ambil satu ayat, dia ambil satu poin tadabbur. Dia pun share dekat grup WhatsApp dia. Contohnya, kan? Ataupun ada apa-apa kelas berkaitan pengajaran dengan Quran, dia sharekan. Ataupun dia sponsor. Maka itu semua termasuk dalam bahagian la tubayyinunnahu linnas. Menerangkan isi kitab kepada manusia. Yang Tahu penting pula yang ni janji kita pada Allah ya. Itulah Ustaz, dia Awal kata ini sumpah. dengar. Tak, dia kata sumpah kita kepada perjanjian. Ya, perjanjian setia, mitsaq, perjanjian setia. Maka dia bukannya Allah kata, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada ustaz-ustaz. Bukan. Dia tak ambil daripada ustaz-ustaz. Berat Ustaz kalau macam Dia tu. tak ambil daripada ustaz-ustaz. Dia ambil kepada utul kitab, orang yang Allah Taala berikan kitab, semua umat Islam Everybody. termasuk pada itu. Dan setiap orang tanggungjawabnya lebih lah. Kan kalau orang yang backgroundnya agama, Ada ilmu. dia lagi lebih lah, akan nanti disoal itu lebih banyak lah, kan? Tapi Menjawab dia. soalan yang awalnya tanggungjawab sebarkan kitab, setiap kita ada background agama ataupun tak ada background agama, asalkan Islam, itu dah ada tanggungjawab untuk menyebarkan Islam. Al-Quran. Cuma dari sudut penyampaian banyak sikit, kan, lebih mendalam ataupun tidak, meluas ataupun tidak, itu berdasarkan kemampuan yang Allah berikan pada setiap masing, kemampuan ilmunya, kemampuan masanya, kemampuan harta, tenaga dan sebagainya. Beli Al-Quran bagi kat orang. Sebab Al-Quran juga. bagi ke orang. Simple. Sebab juga. Kan? Simple. Apa saja yang kita menyebarkan isi kitab ni. Hatta walaupun mungkin dengan apa? Kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itu besar. Kan? Kita berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Maka kita sedang menyebarkan isi kitab. Sebab dulu ramai orang yang dia tak belum dengar pun apa yang Nabi cakap, tapi dah tertarik sebab apa? Melihat kepada peribadi Nabi SAW. Kan? Dan itulah akhlak dia, akhlak Al-Quran, membawa Al-Quran itu. Baik. Maka ini janji keempat. Janji keempat kita dengan Allah Azza wa Jalla, kan? Berat tak janji ni? Berat. Baru Berat nampak. sebenarnya janji ni, bukan main-main, kan? Sebab hidup memang tak ada masa lah untuk nak bermain-main, tak ada masa lah untuk rasa macam tak apa benda nak buat. Tak, kita masa seorang Muslim itu banyak perkara yang dia kena lakukan untuk kehidupan dia. Baik. Ustaz, saya rasa tu Ustaz, Saya. janji ni macam sama dengan rukun iman. Janji ini sama dengan rukun iman. Lebih kurang. Lebih kurang. Betul Kak. Janji asasnya dia lebih kurang dengan rukun iman. Cuma bila beriman dengan kitab, kan, beriman dengan Rasul, mungkin beriman dengan Allah, orang kata okeylah beriman dengan Allah. Kan, percaya Allah dia okey. Itu pun orang rasa macam percaya dengan Allah dah selesai. Kan? Dia tak Banyak belajar orang pandang macam tu Ustaz. dan tak mengenal betul-betul Tuhan yang dia sembah itu. Malaikat, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul, adakah dia benar-benar kenal Rasul itu sampai diikut, jadikan ikutan dia. Beriman dengan kitab, adakah dia benar-benar kenal kitab itu ataupun hanya setakat kan? Itulah. Maka beriman dia memang asas ada dalam rukun iman. Maka bila cerita tentang Quran, kan, rukun iman sebut beriman dengan kitab, kan? Maka dalam tu kita selalu anggap baca, kan, tapi rupanya bukan baca. Dia kena baca, dia kena faham, dia kena amal, dan sekarang ni untuk menerangkan, menyebarkan. Awalnya dia dahului dengan tanggungjawab kita kepada Al-Quran, kemudian diikuti pula dengan janji kita dengan Allah tentang apa ni, agama Islam ni, kan, pasal ayat 40 ni lah, ya, dari ayat 40 ni. Betul. Kita tak gali ayat 40 ni, kita pun tak tahu yang kita berjanji kena menyebarkan juga. Itulah pasal. Allahu Akbar. Baru hari ni tahu. Alhamdulillah. Baik. Maka ini 4 yang kita telah sebutkan tadi. Pertama, janji kita, pengakuan kita bahawa Tuhan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah itulah yang kita masih akui hingga ke hari ini. Dan dari sudut percakapannya itulah yang kita akui. Yang kedua, kita janji mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan berjanji untuk tidak mengabdikan diri ataupun taat kepada syaitan. Yang ketiga, kita berjanji untuk menolong Rasul, beriman dan menolong Rasul itu secara sungguh-sungguh.
Yang keempat, sungguh-sungguh tu maksudnya apa? Bukan tunggu ada masa lapang kan. Tak, sungguh-sungguh tu bila-bila masa, anytime kita akan membantu Rasul itu. Yang keempat, ayat ini iaitulah berjanji untuk menyebarkan ataupun menerangkan isi kitab ini kepada umat manusia, linnas, semua manusia. Dan ini tanggungjawab yang besar. Sebab apa? Nanti orang bukan Islam tu, ini dia akan sebut. Kenapa engkau tak masuk Islam? Sebab tak ada orang cerita dekat aku pasal Islam. Maka tanggungjawabnya balik kepada siapa? Balik kepada orang Islam, balik Allah akan tanya. Dia tu kata dia duduk jiran dengan kau lama kan, tapi dia tak tahu pun pasal Islam. Maka tanggungjawab kita nanti yang Allah akan tanya. Sebab nanti orang bukan Islam, dia memang akan menyalahkan tentang apa? Tak ada seruan agama tu tak sampai kepada dia. Seruan agama tak sampai kepada dia. Itu alasan dia. Itu memang alasan setiap orang yang tak beriman, itu alasan dia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu nanti di akhirat ada satu golongan yang mana mereka nanti diuji dengan keimanan waktu dekat sana. Waktu dekat akhirat nanti diuji. Sebab apa? Dekat dunia dia memang tak ada orang sampai kat dia berdakwah, tak ada. Dia jenis orang yang duduk dekat hutan, tengah-tengah hutan, macam orang asli Amazon kan. Orang tak boleh masuk kan. Orang tak berani nak masuk jumpa dia. Mungkin orang tak tahu pun dia duduk hidup kat dalam tu dengan kelompok dia, orang tak tahu. Maka dakwah tak sampai ke sana, maka di akhirat nanti mereka akan diuji juga kan dengan dakwah ini sampai kepada mereka di akhirat nanti. Ala kulli hal, poinnya ialah setiap orang yang bukan Islam nanti di akhirat, poin mereka di hadapan Allah ialah dakwah tu tak sampai kepada mereka. Dakwah apa? Dakwah Islam. Dan dakwah ini perlu dibawa oleh orang mana? Oleh orang Islam. Islam. Begak tu Ustaz. Maka sebab itu antara tanggungjawab setiap orang Islam adalah la tubayyinunahu linnas. Kalau setiap orang menjalankan tanggungjawab dia menerangkan isi kitab ini, maka insya-Allah dakwah ini akan sampai. Yang paling penting adalah tanggungjawab kita personal kan, yang akan kita ditanya di hadapan Allah SWT. Mungkin Saya berat ni Ustaz. Neighbor saya pun rasa Chinese. saya berat. Saya pun India, Chinese Ustaz, semua macam tu. Betul. Saya pun belum pernah lagi berdakwah dengan orang yang bukan Islam. Saya pun tak pernah. Dan dari itu memang nanti Allah akan tanya apa yang telah dilakukan, ilmu yang telah diberi pinjam itu. Ustaz, kalau nak tegur, saya jelas sikit lah ya, minta maaf ya Ustaz. Silakan. Kalau nak tegur secara direct, kalau nak ajak secara direct, mungkin mereka tak mahu. Betul. Saya buat macam kalau saya ada masa saya baca Al-Quran, saya pergi tepi tingkap tu, saya kuatkan sebab dia ada duduk sebelah. Dengan harapan agar dia mendengar dan dia akan Masya-Allah. macam tu aja. Allah akan kira. Oh, alhamdulillah. Hatta kalau kata kita tak mengaji, tak baca Quran, tak buat apa pun, kita hanya selalu bagi makan, hantar makan, beli barang buah, hantar buah, itu je. Niat kita apa? Aku mencontohi Al-Quran pesan apa? Suruh berbuat baik dengan jiran. Suruh berkata dengan perkataan baik dengan semua orang. Maka kita bagi makan kat jiran yang bukan Islam, selalu bagi makanan. Itu niat kita untuk apa? Untuk dia nampakkan Islam. Sudah. Itu setakat yang kita mampu untuk lakukan. Sebab sekarang kita hidup tak boleh nak terus direct masuk Islam, cerita tak Islam kan. Mungkin membawa kepada perkara yang lain, maka kita lakukan ikut perkara yang boleh kita lakukan. Yang penting kita niatkan untuk menyampaikan agama ini kepada dia. Itu adalah yang paling mudah lah dengan akhlak kita, dengan ketika bergaul dengan mereka. Nak cakap tu tak tercakap Ustaz. Memang cakap betul. Tercakap, takut reaction dia orang kan. Betul. Lagi-lagi kita jiran memang nak duduk lama kan. So tak syok kalau ada benda-benda dia kan jadi sangat nanti kan tak seronok. Maka kita buatlah dengan cara-cara begitu. Niat kita Allah tahu. Apa pun yang kita lakukan. As long as jangan ganggu dia orang kan. Jangan pula dengar Hajar Nuriah baca kat tingkap. Okeylah, aku nak buat apa? Aku nak pasang speaker hala ke rumah dia. Itu tak boleh lah. Itu tak jadilah kan. Itu dah masuk mengganggu mereka. Baik. Yang kelima, banyak yang kita berjanji secara personal dengan Allah Azza wa Jalla, betul tak? Dalam kehidupan kita. Kita berjanji kepada Allah nak berubah jadi baik. Kita berjanji, ya Allah, kalau kau angkat musibah ini, aku akan buat ini, aku akan jadi begini, aku dah berhenti dah tak nak buat ini.
banyak janji kita secara personal dengan Allah Azza wa Jalla selain daripada janji-janji yang disebutkan dalam ini. Dan antara janjinya yang Allah highlightkan dalam Quran, kita lihat pada surah yang ke-9 ayat ke-75. Surah ke-9 ayat 70. Baik, pada muka surat 199, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 75. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Terjemahan. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian dari karunia-Nya kepada kami, nescaya kami akan bersedekah dan nescaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Baik. Ini antara janji yang manusia buat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini ceritanya mengenai siapa? Orang munafik. Janjinya apa? Ya Allah, nanti kalau kau bagi kepada kami limpah kurnia, kami akan sedekah. Ayat sekarangnya apa? Ya Allah, kalau kau bagi aku kaya, nanti aku sedekah. Ataupun ya Allah, bagilah aku kaya, aku nak sedekah. Maksudnya orang yang selalu tunggu nak kaya untuk nak bersedekah. Maka dia berjanji, ya Allah, doa, ya Allah bagilah aku kaya sebab aku nak sedekah. Ya Allah bagilah aku kaya, aku nak sedekah. Maka poinnya apa? Nak bersedekah, yang itu tak perlu nak tunggu kaya dulu baru nak bersedekah. Kerana Allah sebutkan orang munafik ni antara janji mereka dengan Allah. Mereka berjanji, ya Allah, nanti kalau kau bagi limpah kurnia banyak kepada kami, kami pasti akan bersedekah. Baik. Maka bila Allah sebut tentang ini, maka perkara ini juga adalah antara janji yang ada manusia lakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Berjanji untuk nak bersedekah nanti bila dah kaya. Baik. Ustaz. Ya, saya. Dah habis dah janji kita, Ustaz? Janji. Kita janji sejam setengah. Belum habis lagi janji kita. Tak, ini yang janji. Janji 1, 2, 3, 4 ni ada lagi tak? Dah sebahagian dah kita dah ambil. Habis dah. Saya tanya dia bukan kenapa, sebab minggu lepas di akhir sesi minggu lepas ada satu soalan yang Ustaz kata Ustaz nak terangkan pada minggu ni, iaitu apakah golongan yang kita masuk sekiranya tidak menepati janji. Tu saya nak tanya tu. Betul. Saya ingat soalan tu. Okey. Ingat soalan tu. Baik. Saya highlightkan dahulu mengenai janji. Kenapa? Kerana saya nak kita jelas mengenai janji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah janji yang besar, janji yang berat. Saya nak highlightkan mengenai perkara itu. Dia bukanlah hanya setakat janji macam aku janji pukul 10, esok aku datang. Dia bukan janji yang gitu. Kan? Ini janji yang menentukan untuk nasib kita nanti di akhirat. Janji akan menentukan tempat kembali kita nanti di akhirat. Janji yang besar. Baik. Maka semua janji kita dengan Allah Azza wa Jalla ini kita kena tunaikan ke tak perlu tunaikan? Kena, Ustaz. Mana boleh tak kena? Mana boleh tak tunaikan kan? Janji kita dengan manusia pun kan kita terpaksa tunaikan. Memang kalau bagi pilihan memang tak nak tunai lah. Kan antaranya janji untuk membayar hutang lah. Itu memang ada janji yang kalau boleh tak nak tunai. Tapi apa janji pun kita janji dengan orang kan, kita memang terpaksa untuk menunaikan janji tersebut. Apatah lagi bila kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla, lagilah kan berjanji dengan agung, mana boleh tiba-tiba tak nak datang. Janji datang tiba-tiba tak datang kan, maunya kan. Baik. Maka Allah sebutkan, nanti boleh lihat pada surah ke-16 ayat ke-91, Allah berfirman wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tunaikanlah janji kamu terhadap Allah apabila kamu telah berjanji dengan
dengan Allah SWT. Maka semua janji ini yang kita telah janji kita perlu tunaikan kepada Allah SWT. Baik. Saya nak sebutkan dulu mengenai apa? Menunaikan janji. Menunaikan janji. Sifat-sifat apa tu ataupun apa yang didapati oleh seseorang itu apabila dia menunaikan janji. Kan? Apa yang didapati oleh seseorang itu apabila dia menunaikan janji. Sebelum kita nak pergi kepada apa akibat jika tidak menunaikan janji. Kan? Apa yang orang itu akan dapat apabila menunaikan janji, saya sebutkan secara ringkas sahaja. Kan, kenapa? Kerana dia perkara yang kita dapat, kita seronoklah. Kan, tapi saya lebih nak highlight sebenarnya apa yang akan kita dapat kalau kita tak tunaikan janji. Supaya dia menjadi satu peringatan yang besar kepada kita, aku kena sungguh-sungguh nak tunaikan janji aku dengan Allah. Baik, kita nak pergi pada yang pertama dulu. Menunaikan janji itu adalah sifat orang bertakwa. Menunaikan janji itu adalah sifat orang bertakwa. Kita lihat surah yang ketiga, ayat yang ke-76. Surah yang ketiga. Pada muka surat 59. Muka surat 59, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 76. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Terjemahan. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Baik. Siapa yang dia menunaikan janji dan dia bertakwa, maka Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Maka menunaikan janji dia adalah salah satu sifat orang bertakwa. Baik. Yang kedua, menunaikan janji itu juga adalah salah satu sifat ulul albab. Salah satu sifat ulul albab. Kita lihat surah yang ke-13 ayat 19 dan ayat 20. Pada muka surat 252. Muka surat 252 surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 19 dan ayat 20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Terjemahan. Maka apakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Baik. Itulah ulul albab, salah satunya ialah orang yang menunaikan janji dan tidak memungkiri janji yang telah dibuat. Orang ulul albab, orang yang apa? Banyak menggunakan akal dia. Berakal. Maka orang bukti dia berakal ialah dia menunaikan janji. Kenapa? Kerana orang dia nak berjanji itu dia akan berjanji mengikut kemampuan dia.
Bukan dia berjanji di luar pada kemampuan dia setakat nak mendapatkan apa yang dia nak. Maka lebih besar pada itu, ini janji kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi Ustaz, Ha. jadi maksudnya bukti orang berakal ya orang yang menunaikan janji lah. Betul. Betul. Bukti orang yang berantara bukti antara sifat ulul albab, orang yang akalnya itu sehat, akalnya itu berfungsi, dalam Al-Quran sebutkan dia menunaikan janji. Kenapa? Kerana menunaikan janji ni, kalau kita lihat tidak menunaikan janji kesannya sangat besar. Betul tak? Boleh sampai kalau kata kawan boleh putus kawan. Kalau dalam masyarakat boleh porak peranda masyarakat itu. Sebab apa? Tak menunaikan janji. Maka orang yang dia akal dia sihat, dia adalah orang yang menunaikan janji. Orang yang tak menunaikan janji, maka akal dia tak berapa nak sihat. Dia bukan orang yang cukup bijak menurut Al-Quran. Baik. Ustaz, kalau orang tak menunaikan janji Ustaz, dia dikira berdosa ke Ustaz? Dia sudah pasti. Itulah. So boleh ke arah kufur ke Ustaz? Wah, masya-Allah. Baik, nanti kita akan lihat pada bahagian akibat tidak menunaikan janji. Akibat tidak menunaikan janji. Baik. Terakhir, ini saya sebutkan sahaja. Menunaikan janji itu adalah sudah pastinya sifat orang beriman. Dan nanti boleh lihat pada surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun. Allah kata ayat pertama yang qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Kemudian lihat pada ayat yang ke-8 Allah sebut walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Antara sifatnya mereka adalah orang-orang yang dengan amanah yang diberikan kepada mereka dan janji yang mereka buat ra'un, mereka meraihkannya, iaitu mereka mengambil kira, mereka menunaikannya dengan bersungguh-sungguh. Ini antara sifat orang beriman, sifat asas orang beriman. Ayat berapa dia Ustaz? Ayat yang ke-8. Al-Mu'minun. Ayat yang ke-8. Surah yang ke-23, ayat yang ke-8. Ini sifat asas orang beriman, dia adalah orang yang menunaikan janji. Okey, baik. Maka itu antara perkara apabila seseorang itu dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menunaikan janji yang dia buat kepada Allah dan juga kepada manusia. Janji kepada Allah, janji kepada manusia mungkin kita boleh tahan. Kan? Kita boleh tahanlah untuk tak nak berjanji dengan orang. Tetapi janji dengan Allah, kita dah mengikat janji itu. Janji itu dah termeterai. Maka nak tak nak kita kena buat apa? Kita kena tunaikan. Kita tak ada pilihan untuk tidak menunaikan janji tersebut. Baik. Maka apakah akibat jika seseorang itu tidak menunaikan janji? Akibat jika seorang itu tidak menunaikan janji. Baik. Bukan munafik. Bukan jadi munafik. Mungkin malam ni kita akan ambil dua akibat jika seseorang itu tidak menunaikan janji. Baik. Yang pertama ialah apa? Yang pertamanya ialah dia akan menumbuhkan sifat nifaq. Dia akan menumbuhkan sifat nifaq dalam diri seseorang itu. Kita lihat surah yang ke-9 ayat ke-77. Surah 9 Surah 9 ayat 77. Surah Taubah Ustaz. Surah Taubah. Betul. Situ. 77. Pada muka surat 199. 199. Ayat yang ke-70. Surah At-Taubah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Terjemahan. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya kerana mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan juga kepada mereka selalu berdusta dan juga kerana mereka selalu berdusta. Baik. Maka ini ayat tadi yang cerita tentang apa? Ada sebahagian munafik yang dia berjanji pada Allah, kalau Allah bagi kepada dia limpah kurnia yang besar maka dia akan bersedekah. Derma. Dia akan berderma. Kemudian pada ayat ke-76 Allah kata falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka limpah kurnianya itu, mereka jadi bakhil dengan pemberian Allah itu. Serta mereka membelakangkan janjinya. Dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan. Dia minta, dia janji dengan Allah, kalau Allah bagi kaya, aku akan sedekah. Allah dah bagi dia, jadi bakhil pula dia tidak bersedekah. Maka apa akibatnya? Memungkiri janji dengan Allah. Akibatnya ialah Allah menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka. Dan ia berkekalan hingga ke masa nanti mereka bertemu dengan Allah. Maksudnya apa? Mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan Munafik. Janji tak ditunai. Maka kalau seorang yang bertemu Allah dalam keadaan seorang munafik, apakah tempat dia? Neraka. Jahannam. Tempatnya Jahannam. neraka Ke jahanam. paling bawah tu. Jahannam lah. Apabila seseorang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menunaikan janji dia untuk mengabdikan diri kepada Allah, menghabiskan sepenuh kehidupan dia untuk ibadah. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak benar-benar beriman dan membantu Rasul dia. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia belum lagi menerangkan isi kitab. Maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Nifaqan fi qulubihim. Allah Ada ya perasaan Tuhanku. munafik dalam. Banyak ustaz tanggungjawab ustaz. Maka kita semua ketahui tempat orang munafik adalah fidarkil asfali minan nar. Berada tempat yang paling bawah sekali di dalam neraka. Lebih teruk daripada orang kafir. Orang kafir. Tadi Haji Zainul tanya kan, orang yang mungkiri janji ni dia kufur lah. Dia bukan saja kufur, dia tak kufur, dia munafik je. Munafik. Oh, munafik okeylah Islam lagi. Tak, munafik lagi teruk daripada orang kafir. Pada kufur. Dia duduk bawah sekali lagi bawah daripada orang kafir. Sebab itu dalam hadis pun Nabi SAW sebutkan, dia hadis yang kita biasa dengan ayatul munafiki salasah. Tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Bila dia bercakap dia Bohong. kan. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji dia mungkiri janji dia. Wa idza tumina khana. Bila dia diberikan amanah maka dia khianat dengan amanah tersebut. Maka perihal memungkiri janji, ini cerita yang besar. Dia bukan cerita yang macam tak apalah putus kawan, tak apalah member ni tak nak kawan aku ada kawan lain. Member ni tak nak bagi pinjam, aku pinjamlah dengan orang lain. Dia bukan cerita itu. Besar. Kalau kita Luas cerita dia. Kalau kita memungkiri janji dengan kawan, yang kita kena jawab nanti adalah bukan saja dengan kawan tu tapi dengan Allah Azza wa Jalla. Kita bimbang fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim itu. Allah menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka dan perasaan itu berkekalan ada dalam hati dia. Itu yang kita bimbang. Allah kekalkan perasaan munafik itu sampai hari kita bertemu dengan dia. Waliyazbillah. Maksudnya memang ayat mana tadi tu? Ustaz, lagi satu Ustaz. Kalau kita dah macam ni, kita tak tunaikan janji, kita dah buat dosa, tapi kita taubat. Tapi kita tak tunaikan juga janji tu. Baik. Kita minta ampun dengan dosa dengan Allah. Tapi at the same time kita tak tunaikan janji. Macam mana tu Ustaz? Orang yang dia Dah bertaubat, okey. Dia bertaubat. Taubat dengan Allah, tapi dengan manusia tu dia masih tak tunaikan janji. Dia minta maaf aja lah. Cerita dia janji dengan manusia lah.
Janji dengan manusia. Berhutang Nabi tu macam SAW berhutang. sebutkan, Kena bayar lah hutang tu. Nah itu. Ataupun dia apa tu? Dah ada duit tak bersedekah. Katakanlah. Baik. Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Seorang yang dia bertawad daripada dosa seolah-olah macam dia tak ada dosa. Itu antara dia dengan Allah SWT. Tapi kalau dia berjanji itu dengan manusia, dia bertaubat dengan Allah, tapi janji dia dengan manusia itu dia tetap kena tunaikan. Dia tetap kena tunaikan. Walaupun orang tu dah meninggal, dia kena tunaikan janji itu kepada Keluarga. keturunan orang tersebut. Dia janji ini satu janji yang perlu ditunaikan. itu masalah besar, Ustaz. Itu masalah besar. Sebab apa? Contoh, Ustaz. Kita contoh. Kita bertunang. Lepas tu kita Tunang pula. Ini dah cerita semua. Ustaz ni janji, Ustaz. Bertunang ni satu perjanjian yang kukuh sebab kita bagi cincin. Ya. Ini bukan tepi jalan je cerita. Ni ada adat semua cukup ni. Lepas tu kita pergi study overseas. Ni bukan cerita saya lah, cerita kawan. Okey, baik. Jadi kan, lepas tu dekat nak balik dia kata, sorry, I nak putus tunang. Apa hal Ustaz macam tu, Ustaz? Wallahu a'lam. Kenapa? Tak ada jodoh, takdirnya. Betul lah. Tapi kalau ikut sini, dia kena tunai. Nak tunai apa? Dia dah kahwin dengan orang lain. Ya. Macam juga orang lelaki kau dah kahwin, masa pakat nikah baca taklik. Macam tu juga Ustaz kan, tak tunai kan. Ini dah jadi antara Banyak besar-besar soalan ni. Ini Soalan dia yang lain macam. kita pergi yang ni dululah, yang macam Kita dah kita- soal di sini bukan kita nak argue apa orang lelaki buat, apa orang perempuan buat. ah, Saya tanya soalan yang simple. Sebab tadi kata janji kita kena tunai. Kalau orang tu dah putus tunang, dia tak tunai janji, dia nak kena bayar macam mana? Dia dah berkahwin dengan orang lain. Itu soalan saya. itu perihal tentang janji untuk berkahwin dan dah bertunang, dan setelah dia berusaha untuk mempertahankan pertunangan itu, tapi Allah takdirkan jadi perkara yang lain, tak ada jodoh. Ada jodoh. Takdir nak Masuk macam dalam mana. pada bahagian soal jodoh yang di luar daripada kawalan kita lah kan. Mungkin kita nak tapi jodohnya tak ada kan, maka tak apalah begitu kan. Tapi mungkin janji-janji yang lain yang memang kita berjanji yang mungkin secara umumnya dia tak ada kaitan dengan orang kan. Janji pinjam duit, janji nak bagi sesuatu ke, nak bantu sesuatu yang tidak menghalang pun kita untuk menunaikan perkara itu. Kita tak ada halangan pun nak bayar balik hutang, janji tak bayar, maka tak menunaikan janji. Kita nak bantu kawan kita, tak ada halangan pun untuk kita tak nak membantu, tapi kita saja untuk tak menunaikan janji tersebut. Dengan itu termasuk dalam perkara yang disebutkan ini. Sebab itu perihal janji-janji ini nak sebut dia memang sangat mudah. Dia memang sangat mudah. Dan kalau kita berjanji dengan orang akan jadi macam seronoklah dengan kita kan. Seronok dengan kita. Orang akan undilah kita. Politik pula ni. Nak menunaikan janji itu dia satu perkara yang bukan mudah. Hatta Nabi SAW betapa striknya Nabi dengan menunaikan janji ini. Saya pernah sebutkan, Nabi menegur seorang sahabat yang dia mempermainkan budak-budak kan. Dia kata datang kat dia ada gula-gula. Sekali tengok tak ada gula-gula, Nabi tegur, itu termasuk dalam menipu. Sebab disebutkan berjanji ada gula-gula tapi tak ada gula-gula tersebut. Hatta dengan budak kecil pun Nabi menegur perihal pentingnya menunaikan janji dan berkata benar dalam janji itu. Ustaz Umar cakap tu jangan suka berjanji lagu dia. Nyanyi sekali Kak. Sebab itu janji dia mudah untuk dilafazkan, tapi yang penting adalah untuk ditunaikan. Dan yang lebih saya nak highlightkan ialah janji kita dengan Allah SWT. Dengan Allah. Tadi kita sebutkan mengenai yang awal itu semua janji kita dengan Allah. Kita tak janji kita dengan manusia. Itu mungkin ada orang yang memang jenis rajin berjanji, itulah dia. Tapi mungkin ada orang yang dia tak rajin berjanji pun, dia tak minat pun nak berurusan dengan orang untuk berjanji apa-apa pun. Dan dia rasa macam okeylah, ayat ni tak ada kena-mena dengan aku. Aku tak ada janji apa-apa pun dengan orang. Orang yang banyak berjanji dengan aku. Tapi rupa-rupanya setiap kita kan, walaupun dia tak suka berjanji dengan orang, tapi dia telah berjanji dengan Allah, dan ini tanggungjawab yang jauh lebih besar
diberi perhatian kan. Kadang kita bila kita dah sedar kita dah ada tanggungjawab yang besar, janji untuk ditunaikan, maka kita akan mengurangkan janji-janji yang lain yang kecil-kecil. Sebab aku dah ada tanggungjawab janji yang besar nak kena settlekan ni. So aku nak settlekan yang ni dulu. Dan maka akan kuranglah janji-janji yang lain di samping-samping itu. Maka sebab itu saya highlightkan di awal perbincangan kita tadi mengenai janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana dia adalah janji yang lebih besar, lebih patut untuk kita beri perhatian dalam kehidupan kita. Silakan Janura. Dalam kategori yang janji-janji tadi, janji masa di alam rahim, janji kita dengan bila yang mengikat janji dengan Nabi mengikat kita semua manusia. Tapi kan yang tu memang kita sort of wajib kita tunaikan lah kan. Tapi yang kalau janji kita dari kita sendiri dengan Allah kata dapat harta kita ni apa semua, dia dah dikira berdosa ke kalau tak ditunaikan. Setahu saya yang orang duk highlight kalau kita bernazar, tu kalau tak ditunaikan memang berdosa. Yang lain-lain tu baik, tahu kat mana statusnya janji itu. Tapi tadi Ustaz dah kata bertaubat, selesai ke kalau kita hanya bertaubat saja dengan Allah yang tu, janji-janji kita dengan Allah tu. Selalunya kita bernazar dengan Allah lah kan. Betul. Baik. Untuk selalunya kita lah kan, dengan nazar kita akan lebih beri perhatian berbanding dengan janji kan. Sedangkan dengan janji sahaja pun Nabi SAW sebutkan tidak menunaikannya itu adalah salah satu sifat munafik. Baik, janji kita dengan Allah Azza wa Jalla, kadang kita berjanji macam-macam perkara, maka itu juga termasuk dalam perkara yang memang wajib untuk kita tunaikan kerana kita telah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berjanji dengan manusia pun memang kita kena tunaikan, apatah lagi janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Cuma janji dengan Allah Azza wa Jalla itu bila kita telah berusaha untuk menunaikan dan kita tak mampu untuk menunaikannya, kita boleh bertaubat dan mudah-mudahan insya-Allah dia akan selesai dengan taubat. Yang kita bertaubat kepada Allah, mohon maaf ya Allah, aku tak dapat menunaikan janji aku yang ini kan, tak dapat kan. Tapi kalau kita dengan manusia itu kita kena selesaikan dengan dia lah, dengan orang tersebut kan. Maka janji dengan Allah dia insya-Allah dia boleh selesai dengan taubat setelah kita berusaha untuk melakukan perkara tersebut. Tapi dia tak termasuk janji yang memang wajib kita buat. Contoh, ya Allah kalau kau bagi aku kerja ni, projek ni, aku janji akan solat. Tak boleh lah. Sebab solat memang dah wajib lah, dia tak boleh janji kan. Kalau kau bagi aku ini maka aku akan janji untuk tutup aurat. Tak boleh. Sebab tutup aurat memang wajib. Dia tak berjanji pun memang dah wajib dah untuk menutup aurat. Maka ni janji ni kepada perkara-perkara yang lain. Yang janji contoh mungkin aku janji aku akan solat sunat yang 12 rakaat tu, ataupun aku janji akan baca Quran 1 juzuk satu hari ke, aku janji setiap hari akan infak RM10 ke. Itu janji yang lain yang luar daripada kewajipan yang perlu juga diberi perhatian. Kenapa? Cukuplah satu ayat ini yang Allah sebutkan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qiyamah. Allah akan timbulkan perasaan munafik dalam hati mereka. Buat apa je? Apa yang mereka janji? Mereka janji kalau Allah bagi harta kepada mereka, dia akan sedekah. Itu je. Bukannya bagi zakat wajib, dia akan sedekah. Tapi itu pun menimbulkan apa? Menimbulkan nifak. Ini janji dia dengan Allah. Janji dia dengan Allah yang dia tak tunaikan, menimbul nifak. Bukan janji dia dengan manusia. Dan bersedekah adalah perkara yang harus. Dia bukan perkara wajib bersedekah. Itu pun dia tak tunaikan, maka Allah timbulkan perasaan nifak dalam hati mereka. Maka perjanjian kita dengan siapa pun, lebih beri perhatian dengan Allah Azza wa Jalla, kita kena berusaha untuk menunaikan janji tersebut. Dan kalau kata kita dah setelah berusaha tak mampu, maka kita bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala. Ustaz, sikit Ustaz. Silakan. Maknanya saya dulu ya, saya minta sekejap ya. Silakan. Maknanya sekarang ni kita ambil pendekatan dah dia, kalau dengan manusia tu kita jangan banyak berjanji. Betul. Dengan Allah tu mudah sikit kita bertaubat kan, dengan dia orang tu memang susah lah kan. Betul. Kalau tak ditunaikan. Ataupun dengan Allah pun kalau boleh kita jangan berjanji banyak sangat. Ikut yang apa yang ada dah tercatat dalam dia je ya, yang perjanjian yang 1, 2, 3 tu je. Betul.
Itu kesimpulan yang baik. Apa yang janji yang dah ada pun dah cukup banyak dah untuk kita nak tunaikan dengan masa dan tanggungjawab kita yang sedia ada dah cukup banyak dah. Dia tak perlulah tambah janji yang baru dengan Allah ataupun janji-janji dengan manusia. Kita kurangkanlah berjanji. Kenapa? Kerana akibatnya adalah pada kita, kan. Memanglah kita rasa macam kita tak tunaikan janji, orang tu lah rugi tak dapat apa yang kita janji kat dia. Tak, tapi akibatnya teruk pada kita. Nifak itu akan timbul dalam hati. Allah alam. Silakan. Pendapat dari Ustaz, saya tanya sikit. Saya tanya sikit ya. Saya ni pengerusi masjid, Ustaz. Ya, jadi satu orang tu berjanji nak bagi saya 20 juta untuk pembinaan masjid. Tapi dia meninggal. Apabila meninggal, anaknya tak kata bapaknya tak ada wasiat. Akibatnya kami punya pembinaan masjid terdelay lama, Ustaz. Apa perlu saya buat, Ustaz? Saya maafkan saja ke ataupun macam itu, Ustaz? Kat AJK kami lah selalu. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat menarik. Untuk janji yang begitu baik, janji antaranya apabila seorang itu telah berjanji, maka itu kalau tidak ditulis dalam wasiat, maka dia tidak termasuk dalam wasiat keturunan dia untuk melaksanakan perkara tersebut. Itu adalah antara dia semasa dia hidup dengan orang yang dia janji itulah. Maka setelah dia meninggal, janji itu tidaklah terbeban kepada keturunan dia untuk menunaikan tersebut. Apatah lagi kalau keturunan dia tidak mengetahui mengenai janji tersebut. Baik. Maka apa yang kita lakukan ialah kita maafkan dia kan, atas janji dia yang mungkin dia nak tunaikan, tapi mungkin dia tak sempat untuk nak tunaikan. Maka kita maafkan dia atas janji itu. Dan kalaulah kata dia sebenarnya mampu untuk tunaikan janji itu tapi dia tak buat, maka itu janji yang nanti dia kena jawab di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Masih terbeban jugalah, dah dikira kalaulah masa dia memang dah ada kemampuan untuk keluarkan 20 juta tu, tapi dia lambat-lambatkan. Betul. Dan dia meninggal. Dah dikira dia dalam golongan menapik dah. Betul. Dia dah janji itu dah memang dia dah boleh tunaikan, tapi dia memilih untuk tak tunaikan. Maka dia termasuk dalam kalangan dia tunggu dan lihat dulu pun. Nak tengok projek tu naik sikit-sikit baru dia keluarkan. Betul. Dia berdindang dengan Jabatan Agama sebetulnya. Dia Jabatan Agama sedia masukkan duit 20 juta, dia nak bagi Jabatan Agama luluskan dulu. Jadi kedua-duanya dia berkeras. Satu tak percaya masing-masing lah. Jadi macam itu lama-lama sampai 5-6 tahun dia meninggal lah. Allahu Akbar. Kita doakan yang terbaik untuk semua pihak. Mudah-mudahan dia berusaha untuk menunaikan janji dia, tapi mungkin atas halangan yang tertentu dia terdapat menunaikan janji dia. Mudah-mudahan, tapi apapun nanti dia tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pada pihak kita tidak ada apa-apa perjanjian yang untuk kita menuntut daripada waris dia lah. Sepatutnya dia kena bagi tahu waris dia yang dia akan keluarkan banyak ni untuk bantu masjid tu. Kalau dia memang dah ada peruntukan itu dalam harta dia memang sepatutnya kena beritahu pada waris dia. Kalau dia telah berjanji seperti yang tadi Haji sebutkan tu, dia memang kena bagi tahu kepada waris dia untuk nanti ni ambil untuk masjid. Itu memang dia kena lakukan. Jadi kalau dia tak lakukan, wallahu alam kan, mungkin dia sebut tu mungkin kalau kata ada satu projek dia tengah buat jadi dia akan bagi. Contohnya lah kan, mungkin juga begitu, wallahu alam. Tak ada sikit. Niat dengan nazar tu lebih kurang sama ke? Niat dengan nazar. Baik. Niat dan nazar. Nazar adalah sesuatu yang diucapkan kan, yang lebih kurang macam berniat. Tetapi nazar itu dia adalah lebih kepada kalau aku dapat ini maka aku akan buat ini. Macam tu. Kalau aku contoh kan, kita selalu kalau anak lulus exam kita akan puasa. Macam tu. So itu masuk dalam bahagian bernazar yang kena ditunaikan. Adapun niat macam aku puasa hari ini sebab anak aku lulus exam, itu hanya niat sajalah. Tapi dia nazar sebelum benda tu jadi. Maksudnya kalau anak aku lulus exam aku akan puasa. Anak aku lulus exam aku akan buat kenduri, seekor kambing, macam tu. Maka itu masuk dalam pada bahagian nazar. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, dia ni jual rumah lah. Dia kata dia jual rumah nanti dia nak bawa anak dia pergi umrah lah.
Lepas tu kan bila orang muda-muda ni kan dia ada komitmen kan. Ya. Dia ada yang boleh pergi, ada yang tak boleh pergi. Habis sekarang ni dah pandemik kan, nak pergi pun dah susah. Macam mana tu Ustaz? Maka kalau dia memang masih lagi nak bawa seperti mana yang dia janjikan tu, dia kena bawa lah. Tapi kalau perkara lain menghalang di luar kawalan dia, maka itu tak termasuk lah. Kalau benda itu di luar kawalan dia, kan nak minta cuti, tak dapat cuti ke, ataupun menunggu giliran semasa pandemik tak dapat nak pergi ke, maka itu perkara di luar kawalan. Itu tidak termasuk dalam tak menunaikan janji. Tapi kalau dalam keadaan yang biasa, dah boleh pergi dah sekarang, tapi dia macam tak nak pergilah, tiba-tiba rasa macam sayanglah duit tu, kan itu cerita lain. Macam anak-anak dia tu kan, bila anak-anak dia tu macam dia kadang dia ada komitmen kerja lah tak pergi kan. Lepas benda tu drag. Tu lah kata kalau kita dah cakap dia lah, kalau kita niat tu, kita jangan sebut lah. Kalau kita tak tahu, bila kita sebut, makna nanti kalau takut kita tak dapat tunaikan. Sebab apa? Kita berjanji kan. Jadi anak dia tak kisahlah. Tapi ataupun kalau dia terangkan anak-anak dia sebab benda ni macam-macam. Macam-macam terjadi kan. Kita free, dia tak free. Betul. Tapi dah sekarang ni lagilah tak free. Betul. Itulah. Maka itulah saya sebutkan dia perkara luar kawalan. Maka dia boleh pilih untuk buat mana situasi yang terbaik. Maksud dia kalau dah ada, tak perlu tunggu semua boleh pergi. Dan pergi je siapa yang boleh pergi dulu, nanti dia tu turn dia pergilah sendiri. Begitulah lebih baik untuk nak melepaskan janji yang telah dibuat. Wallahu a'lam. Baik, perihal janji saya kira memang satu topik yang panjang. Sebab apa? Setiap daripada kita banyak berjanji dan dijanjikan dengan sesuatu. Ala kulli hal, mudah-mudahan kesimpulannya selepas ini kita lebih berhati-hati dengan janji ini, kurangkan berjanji dengan orang dan kita fokuslah untuk menunaikan janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dia bukan kesannya bukannya sikit, tapi kesannya memberi kesan hingga ke tempat kembali kita nanti di akhirat. Wallahu taala alam. Hari ini hebat sikit, dah melebihi jam 11 kan. Saya mohon maaf. Kita sambung perbincangan kita pada minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika